PIBG SMK Fedaneram, Ustaz Muhammad Kifli bin Yasin, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Nur Suzilawati binti Alias, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Norizah binti Jaafar, penolong kanan ko-kurikulum, guru-guru kanan, barisan ahli jawatan kuasa PIBG, barisan guru dan ibu bapa sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada majlis perasmian Mesyuarat Agung PIBG kali ke-18 SMK Fedaneram bagi tahun 2021. Pihak majlis dengan seluruh warga Neosis turut sama merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Tuan Haji Idris bin Bidin, Pegawai Pendidikan Daerah Kemaman kerana sudi bersama-sama meluangkan masa menjayakan Mesyuarat Agung PIBG yang diadakan secara Google Meet pada pagi ini. Mesyuarat Agung seumpama ini adalah platform terbaik untuk kita mencari kesepakatan untuk memastikan kejayaan anak-anak kita dalam bidang ko-kurikulum, akademik, disiplin dan sasiah diri. Tangan ditadah penuh inayah, majlis dibuka penuh rahmatnya. Mohon keberkatan serta hidayah, moga-moga majlis diberkatinya. Bagi memberkati majlis ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan bacaan doa yang akan dilafazkan oleh Al-Fadil Ustaz Azmi bin Omar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghafur, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keridhaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami ya Allah. Kami membawa diri kami yang penuh dengan kehinaan, noda dan dosa ya Allah. Sudilah kiranya Engkau ampunkan dosa kami ini, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, dosa jiran tetangga kami, serta dosa seluruh kaum muslimin ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang mengampunkan sekalian dosa besar dan kecil ya Rahim. Ya Allah ya Munzilal Barakah. Kami berkumpul pada Mesyuarat Agung PIBG SMK Fedaneram pada hari ini adalah untuk meraih keridhaan-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga serta sokongan ke arah memajukan lagi sekolah ini demi kebaikan anak-anak kami. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan rahmat-Mu ya Allah, sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekolah yang disegani dan dihormati. Sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang soleh dan muslih yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Farijal Ham, Ya Wakashital Gham. Perbaikilah segala kesilapan kami. Jernihkanlah hubungan antara kami. Jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami. Dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa kepada penyelesaian, keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan segala perbincangan yang wujud antara semua pihak sama ada guru, ibu bapa dan setiap orang yang berperanan dalam menjayakan mesyuarat PIBG pada kali ini. Natijahkanlah ya Allah hasil yang terbaik pada anak-anak murid didikan kami di sekolah ini. Ya Hayyu Ya Qayyum.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Supaya dengan segala nikmat yang diberikan ini, kami mampu memperhambakan diri hanya kepadamu ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal karim. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Azmi atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini mendapat keberkatan ilahi. Tampak cahaya jauh di kuala, kerdipan cahaya menawan hati. Yang dipertua kita persila, ucapan diberi kita hayati. Majlis akan diteruskan lagi dengan mempersilakan yang berbahagia Encik Yusuf bin Muhammad, YDP PIBG SMK Felda Neram untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Kenapa saya? Okey. Saya pantun, saya tak ada patung. Tapi ada 2 angkat lagu. Sudah ada pada semua yang ada hari ni. Boleh? Lagu patung. Sila. Boleh. Tiap hari penuh cabaran, menghadapi ketidaktentuan, lindung diri, lindung semua. Norma baru realiti, kita semua akan menghadapi. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, saya Waalaikumsalam. menyeru pada semua yang hadir untuk mengucap kesyukuran kepada Ilahi kerana dapat kita jumpa dalam Solat Agung PIBG SK Neram kali ke-18. Yang saya hormati Tuan PBD, Tuan Pengetua, semua berdasarkan pemimpin SK Felda Neram, seterusnya kepada semua SK PIBG dan ahli-ahli PIBG yang hadir pada hari ini. Keduanya, saya ingin ambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua dan rombongan dari Sekolah Felda Neram kerana hadir ziarah saya tiap hari. Ketiganya, rasa berterima untuk saya ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan juga selamat menyambut Hari Malaysia pada 16 September ni. Seterusnya, saya ingin ucapkan tahniah kepada warisan PIBG dan juga sekolah kerana dapat mengadakan Solat Agung PIBG SMK Felda Neram 1 kali ke-18 ini. Dan terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama bekerja dan
membantu pihak sekolah dalam melalui sebuah program. Sesungguhnya dengan hubungan erat antara sekolah dan PUBG akan dapat melonjakkan kecemerlangan sekolah SMK Ferdinand Ram. Saya cemerlang lagi terbilang, gemilang terbilang. Saya juga berharap dalam pertemuan seperti ini dapat bersama-sama berkongsi idea bagi memantapkan lagi aktiviti PIBG dan juga memantapkan lagi kecemerlangan akademik SMK Ferdinand Ram 1. Saya percaya AJK PIBG sesi 2014 2020 telah cuba saya upaya menjaga tugas dengan baik dengan membantu sekolah dalam usaha memacu kecemerlangan akademik belajar dan membina sasiah para belajar sehingga segini. Tahniah pada barisan PIBG dan pihak sekolah. Sesi 2018 2020 ini PIBG telah mengadakan banyak aktiviti untuk kecemerlangan pelajar seperti mengadakan kelas-kelas tambahan dan juga program pembangunan motivasi kepada pelajar untuk mengenali peperiksaan iaitu SIS, matlamat diri dan kemahiran komunikasi bagi melancarkan co-curricular pula. PIBG turut sama dalam aktiviti sukan seperti mentadesa dan sebagainya. Di samping dengan pihak sekolah mengenai sasiah anak-anak kita selamat. Jadi akademik. Mereka kata seiring supaya dunia dan akhirat. Berjaya ni asasnya bagus. Itulah nama utama PIBG SMK Ferdinand. Diharap dengan bantuan pihak sekolah dan ibu bapa, kita sama-sama dapat memacu kecemerlangan anak kita. Pada mesyuarat kali ini, saya berharap agar ahli-ahli yang kuasa PIBG yang bakal dilantik akan meneruskan apa yang baik dan memacu pelajar supaya terus cemerlang dan menjadikan SMK Ferdinand Ram sebagai contoh pelajar sekolah contoh. Yang kurang ditambah baikkan, yang baik diteruskan. Jadi saya ucapkan tahniah terima kasih sekali lagi kepada pihak sekolah, PIBG dan juga selamat datang kepada pembawa baru, Cikgu Zahar ke Ferdinand Ram 1. Okey. Jadi yang salah saya minta mohon maaf. Terkurang mohon maaf. Terjak kata saya mohon maaf. Tak jelas pun saya belum sihat lagi. Jadi akhir kata ada kata terasa bahasa saya mohon maaf. Jumpa lagi dan insya-Allah kalau saya sihat saya terus akan membantu sekolah. Saya kira orang. Don't worry. Be happy. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Yusof. Baik, sebelum saya meneruskan kepada ucapan yang seterusnya, pihak majlis, terutamanya saya secara peribadinya amat terharu dan juga mengucap jutaan terima kasih kepada semua ahli kuasa, ahli jawatan kuasa dan juga ibu bapa FEDA SMK FEDA Neram. Saya selaku guru baru di SMK FEDA Neram sangat rasa terharu. Pernah lagi saya melihat mesyuarat yang begitu komited ibu bapanya. Ada yang bawa lori, ada yang keadaan tak berapa sihat, tapi komitmen tuan-tuan menyebabkan kami rasa terharu. Jadi saya sebagai pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru dan juga ibu bapa, terutamanya di sekitar SMK FEDA Neram. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Baik, kita teruskan. Songket tenunan dahulu kala, gemesi indah tenunan mata. Setulus hati dipersila berucap sepatah dua kata. Seterusnya, majlis mempersilakannya berusaha Cikgu Azhar bin Ali, Ketua SMK FEDA Neram, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tuan Pengetua, mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, sahabat-sahabat baginda serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis, Cikgu Izzuddin, Cikgu Nuraini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustaz Azmi Umar yang telah mengetui bacaan doa sebelum ini. Yang berbahagia Tuan Haji Idris Bidin, Pegawai Pendidikan Daerah Kemaman, yang dihormati Encik Yusof bin Muhammad, YDP Sekolah Menengah FEDA Neram. Juga saya hormati kepada NYDP Puan Siti Nora binti Muhammad, Rakan Pengurusan Ustaz Kifli Penolong Kandang Pentadbiran, Ustaz Kifli bin Yasin Penolong Kandang Pentadbiran, Cikgu Nur Zilawati alias Penolong Kandang HEM, Cikgu Nuriz Jaafar Penolong Kandang Co-Curriculum, guru-guru kandang, barisan ahli jawatan kuasa PIBG, barisan guru-guru dan ibu bapa sekalian. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini pada majlis perasmian Musyawarah Agung PIBG ke-18 Sekolah Menengah FEDA Neram bagi tahun 2021. Saya mewakili seluruh warga Neosis merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Tuan Haji Idris Bidin, Pegawai Pendidikan Daerah Kemaman yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan semua ibu bapa. Walaupun katanya ada masalah lain, masalah internet. Ada sebahagiannya keluar daripada rumah, berkereta, dan seperti mana yang Cikgu Izzuddin bagi tahu tadi, ada yang keluar dengan lori mencari lain. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini bagi menjayakan Musyawarah Agung yang kita adakan secara maya
secara maya Google Meet pada pagi ini. Dan saya rasa ini adalah kali yang pertama lah kita adakan mesyuarat agung sebegini rupa. Sebab sebelum ni mesyuarat agung yang kita adakan, kita semuanya secara bersemuka. Tetapi pada hari ini kita bermesyuarat secara Google Meet, iaitu secara atas talian, secara maya. Tuan-tuan ibu bapa yang saya hormati sekalian, terima kasih kepada Encik Yusof, IDP, PIBG atas ucapan yang diberikan tadi. Saya merasa terharu dengan komitmen yang telah ditunjukkan oleh Encik Yusof untuk bersama-sama dengan kita dalam majlis mesyuarat agung ini. Saya tak pernah lagi jumpa, ikhlas saya bagi tahu, saya tak pernah lagi jumpa seorang YDP yang dalam keadaan sakit diserang angin ahmar, dan saya difahamkan oleh Encik Yusof bahawa dia diserang sebelah badan, dan sebelah badan dia kata outstation. Dah upaya nak bergerak, paksa berkursi roda, tetapi hari ini sanggup bersama-sama dengan kita dalam mesyuarat PIBG. Inilah sebenarnya yang saya harapkan daripada ibu bapa semua, komitmen dan kerjasama yang sebegini yang kita nak untuk kita naikkan kecemerlangan sekolah menengah Feldan Neram ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Yusof atas komitmen yang telah diberikan. Saya faham Encik Yusof ada memberitahu saya sekiranya dia sihat, kata dia ingin join semula dengan PIBG untuk mencurahkan khidmat bakti kepada anak-anak pelajar di sekolah menengah Feldan Neram. Jadi harapan saya semoga Encik Yusof terus diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala dan terus sihat seperti biasa. Jadi marilah sama-sama kita berdoa agar Encik Yusof kembali pulih dan sihat seperti sedia kala. Salam pengenalan kepada semua. Salam pengenalan kepada semua apa. Sebenarnya tak jumpa lagi kita ni. Apa khabar semua? Sebenarnya hasrat hati saya nak mesyuarat ini diadakan secara bersemuka untuk lebih mengenali tuan-tuan semua. Tetapi situasi sekarang tidak mengizinkan. Saya bertukar daripada sekolah menengah Badrul Alam Syah Masjid dan mula bertugas secara rasmi di sekolah menengah Feldan Neram ini mulai 11 hari bulan 7 2021. Menggantikan tuan pengetua yang dahulu iaitu Cikgu Sahabuddin Ibrahim yang bertukar ke sekolah menengah Jenaga. Saya difahamkan bertukar ke sekolah menengah Jenaga pada 25 hari bulan 4 tahun 2021. Jadi sepanjang kekosongan tersebut, sebelum saya hadir dan setelah Cikgu Sahabuddin keluar, tugas pengetua dipangku oleh penolong kandang pentadbiran Ustaz Muhammad Kifli Yassin. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustaz Kifli, barisan pentadbir, semua guru dan juga AKP yang saya kira sewaktu saya hadir memberi bantuan dan kerjasama kepada saya dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan bapa yang saya hormati, sepanjang 2 bulan barulah saya di sini. Sepanjang 2 bulan saya bertugas di sini, saya dapati ada beberapa perkara yang perlu segera ditangani untuk kecemerlangan anak-anak. Apa yang saya dapati itu kesediaan anak-anak kita mengikuti kelas belajar secara online atau disebut sebagai PDPR. Itu kelas pembelajaran di rumah di mana anak-anak diberi jadual belajar bersama-sama dengan cikgu ikut mata pelajaran tertentu tapi bukan secara bersemuka. Saya dapati data pada bulan 7 sewaktu saya hadir ada seramai 66 orang pelajar, 66 orang anak murid, anak-anak kita yang cicir daripada mengikuti kelas PDPR dengan pelbagai sebab. Setelah kita ambil tindakan menghubungi anak-anak dan sebagainya, pada bulan 8 masalah keciciran ini berkurangan menjadi 36. Daripada 36 ini, yang ramainya ialah murid-murid tingkatan 1 hingga 3. Tingkatan 1 ada 11 orang, tingkatan 2 ada 17 orang, tingkatan 3 ada 6 orang.
Tingkatan 4, alhamdulillah tidak ada yang cicir. Tingkatan 5 ada 2 orang yang cicir. Di tingkatan 5 ada 2 orang yang cicir. Walaupun berlaku pengurangan, tetapi angka ini masih jauh sebenarnya daripada sasaran yang kita nak. Jadi saya nak supaya semua pelajar ikuti kelas PDPR. Tidak ada seorang pun yang cicir. Tidak ada orang kata ketinggalan di belakang. Semuanya dapat ikuti kelas PDPR ni. Dan target kita nak supaya kelas PDPR ini tidak ada cicir, iaitu sifar cicir. Ada ibu bapa yang bertanya dengan saya, apa sebenarnya cicir tu cikgu? Jadi ada lagi ibu bapa yang masih belum faham apa yang kita maksudkan dengan cicir. Cicir PDPR ni ialah anak-anak kita tu tak masuk langsung. Walaupun sekali semua kelas sepanjang bulan tersebut. Maknanya kalau kita ada sebulan kelas PDPR tu, sekali pun dia tak masuk. Untuk pengetahuan ibu bapa, setiap hari kelas PDPR ni kita ada 4 slot ataupun 4 kelas. 4 mata pelajaran yang berbeza. Jadi kalau sehari ada 4, seminggu kita bersekolah selama 5 hari, jadi seminggu ada 20. Kalaulah sebulan kita ada 4 minggu, jadi 4 minggu ada 80. Jadi kalau sebut anak-anak kita ini cicir, bermaksud anak-anak kita ni daripada 80 kelas itu, 1 kelas pun dia tak masuk. Tak pernah masuk sekali hampur. Itu yang merisaukan saya. Tidak dinafikan, masalah cicir ini disebabkan oleh pelbagai perkara-perkara lah yang telah kita kenal pasti. Antaranya ialah talian ataupun line slow yang terputus-putus sebagaimana yang berlaku hari ini. Saya faham sangat. Jadi untuk atasi masalah itu, kami di sekolah ni membuat ataupun memikirkan apakah pendekatan yang sewajarnya yang kita boleh bagi kepada anak-anak ini. Jadi antara pendekatan yang kita buat ialah kita sediakan modul untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Seperti mana yang tuan-puan datang ke sekolah, kita letakkan modul ini di Pondok Jaga, tuan-puan datang ambil dan bawa balik. Okey, inilah antara usaha kita yang kita buat untuk bantu anak-anak kita ni supaya terus mengikuti kelas PDPR. Cuma bila kita sediakan modul yang kita sediakan ni ialah berbentuk bahan hard copy ataupun bahan cetakan. Jadi bila sebut saja bahan cetakan, kita terpaksa cetak banyak. Bila terpaksa cetak banyak, timbul masalah keuangan kepada pihak sekolah dalam menyediakan bahan cetakan itu. Terutamanya dari segi kertas dan juga awak mesin letaklah. Jadi kita cuba atasi masalah ini dengan minta bantuan daripada PIBG. Alhamdulillah PIBG membantu dan dengan bantuan PIBG itu dapat kita teruskan penyediaan modul ini. Tapi penyediaan modul yang kita buat di peringkat sekolah kita ini, kita akan buat 2 minggu sekali penyediaan modul ini. Jadi bila kita cetak banyak dan terus cetak, jadi kos tu terpaksa ditanggung bersama-sama. Jadi saya mohon kepada tuan-puan ibu bapa supaya terus menyumbang kepada tabung PIBG bagi membantu sekolah untuk mengurangkan kos bahan modul ini. Jadi seterusnya tuan-puan ibu bapa yang saya hormati, untuk makluman semua, sekolah sebenarnya telah merancang beberapa program bila buka sekolah nanti, iaitu pada 3 hari bulan 10. Jadi sama-samalah kita berdoa dan berharap supaya tarikh ini jadilah. Sebab sebelum ni tarikh yang dirancangkan ialah pada 1 hari bulan 9. Tapi tarikh itu dipindah kerana ada kekangan dan pelbagai masalah yang patut diatasi. Jadi Kementerian Pendidikan telah tetap untuk sekolah bersemuka ialah pada 3 bulan 10 nanti. Jadi sekiranya 3 bulan 10 itu menjadi tarikh yang betul untuk kita bersekolah secara bersemuka, sebenarnya kita di pihak sekolah telah merancang pelbagai program untuk membantu anak-anak pelajar mengekalkan
kecemerlangan akademik. Terutamanya anak-anak pelajar tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada bulan Februari tahun hadapan. Bulan Februari tahun hadapan, peperiksaan SPM akan dimulakan dengan peperiksaan amali sains. Okay, untuk ingatan ibu bapa, pada tahun hadapan iaitu bulan 2, peperiksaan SPM amali sains diikuti dengan bulan Mac 2022, tahun 2022, tahun depan peperiksaan SPM secara bertulis. Ini maklumat awal lah. Setakat ni belum ada apa-apa lagi perubahan. Jadi kita kekal dengan tarikh tersebut. Jadi untuk itu saya menyeru ibu bapa agak terus menyumbang kepada tabung PIBG untuk sama-sama kita menjana dan merancang pelbagai aktiviti yang boleh menyumbangkan kepada kecemerlangan sekolah. Tuan-puan ibu bapa yang saya hormati, sebenarnya kecemerlangan sesebuah sekolah ini bukan sahaja bergantung kepada hebatnya guru mengajar ataupun bagusnya pentadbiran sekolah, mengurus sekolah. Tetapi ia perlu seiring dengan komitmen daripada ibu bapa. Jadi untuk itu saya mohon sangat-sangat kepada ibu bapa, bantulah kami untuk membantu anak-anak tuan-puan semua. Pesanlah selalu kepada anak-anak kita supaya senantiasa belajar. Pantaulah mereka, tanyalah mereka, siap ke tak lagi kerja yang telah diberi oleh cikgu. Kejutlah mereka untuk bangun awal supaya bersedia dan terus bersedia untuk belajar. Sebab bila saya tanya cikgu, berapa ramai pelajar yang join kelas hari ini, dia kata untuk kelas pagi ni kurang sikit. Sebab apa? Sebab anak-anak masih lagi tak bersedia atau masih lagi belum ada setengah tu baru nak bangun. Jadi kelas kita telah pun bermula pada pukul 8. Jadi harapan saya, kejutlah mereka. Kejutlah anak-anak untuk bangun awal, bersedia untuk belajar dan terus belajar. Dan pastikan anak-anak terus belajar walaupun tidak bersemuka. Jadi kita semua nak anak-anak kita berjaya. Bukan sahaja berjaya di dunia, tapi kita nak supaya berjaya di akhirat. Sama-samalah kita jaga mereka. Untuk makluman, anak-anak pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 akan diberi vaksin. Dan sekolah kita ditetapkan pada 30 hari bulan 9. Dan kita setakat ni kalau tidak ada perubahan jadual, maknanya sekolah kita pada 30 hari bulan 9. Saya difahamkan bahawa pemberian vaksin ini akan diberi kepada semua pelajar, tetapi untuk peringkat pertama ini akan diberi kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja dahulu. Jadi jadual pemberian vaksin di sekolah kita ialah pada 30 hari bulan 9. Jadi mulai pukul 9 pagi akan diadakan pemberian vaksin tu, dan taklimat kepada semua anak-anak akan dimaklumkan dan diberikan oleh guru kelas masing-masing. Selepas daripada inilah, tuan-puan ibu bapa yang saya hormati sekalian. Jadi sebenarnya dengan mesyuarat agung pada hari ini, saya berharap wakil-wakil yang dipilih dapat sama-sama membantu mencemerlangkan sekolah. Terima kasih kepada AJK, PIBG yang lepas, terima kasih kepada YDP, Encik Yusuf Muhammad, terima kasih kepada semua sekali YDP, AJK, PIBG yang telah membantu sekolah, yang telah menyumbangkan idea, menyumbang tenaga dan sebagainya, memberi komitmen yang tidak belah bagi kepada semua aktiviti sekolah. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi merakamkan ucapan yang banyak ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Idris Bidin, Bidik Maman, di atas kesudia untuk bersama kita dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG ke-18 Sekolah Menengah Faidan Ram. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua guru AJK kerja program. AJK kerja program ini dan semua ibu bapa yang hadir. Komitmen tuan-puan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kehadiran tuan-puan ibu bapa dalam majlis kita ini menggambarkan kesungguhan dan komitmen. Dan saya rasa dengan kesungguhan dan komitmen yang telah tuan-puan tunjukkan ini, insya-Allah Sekolah Menengah Faidan Ram ini
mampu mencipta kecemerlangan kepada anak-anak kita, kecemerlangan untuk kita bersama. Jadi saya rasa sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua di atas ucapan sebentar tadi. Sirih junjung penuh berarti, indahnya adat tidak terperi. Tibalah masa yang dinanti mendengar ucapan Tuan Perasmi. Kini tibalah masa yang kita nantikan. Majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Idris bin Bidin, Pegawai Pendidikan Daerah Kemaman, untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan Mesyuarat Agung PIBG SMK Felda Neram kali ke-18 bagi tahun 2021. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MPG, salam ungu dan salam Niosis sentiasa di hati saya. Terima kasih pada Puan Nureni selaku pengurusi majlis pada pagi ini bersama dengan Cikgu Izzuddin, yang berusaha Tuan Pengetua Cik Azhar bin Ali, yang di-Pertua PIBG Cik Yusuf bin Muhammad, seterusnya guru-guru penolong kanan Ustaz Muhammad Kifli bin Yassin, penolong kanan pentadbiran, Puan Nur Suzilawati binti Alias, guru penolong kanan Al-Ewan Murid, Puan Norizah binti Jaafar, penolong kanan Kurikulum, Naib yang di-Pertua PIBG Puan Siti Nora, seterusnya guru-guru kanan mata pelajaran, para guru, ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, seterusnya jawatan kuasa kerja Mesyuarat Agung PIBG ke-18 SMK Felda Neram, seterusnya ibu bapa penjaga, waris-waris, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, serta Ustaz Azmi Umar yang membaca doa tadi. Kita dapat dengar tadi mesej melalui doa lebih kepada perpaduan, kerjasama, hubungan yang baik dan munajat kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, rintihan kita. Semoga Allah permudahkan semua urusan dan insya-Allah SMK Felda Neram boleh bangun, bangkit menjadi sekolah yang cemerlang dengan komitmen pemufakatan yang padu, yang padat daripada semua pihak. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama sekali syukur Alhamdulillah kerana pada pagi ini 11 September 2021 bersama dengan hari Sabtu, SMK Felda Neram berjaya mengadakan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-18 SMK Felda Neram. Dan kalau kita tengok kehadiran sini ada 106 orang. Kalau kita nak bercakap tentang quorum, adalah mencukupi. Dia peraturan yang ditetapkan kalau kita tengok dalam buku manual operating PIBG kulit biru itu, syarat untuk mengadakan Mesyuarat Agung PIBG quorumnya adalah 3 kali jumlah ahli jawatan kuasa yang ada. Termasuk jawatan kuasa tertinggi itu YDP, Naib, Bendahari, SU, kemudian AJK bawah tu kalau kita ikut dalam buku tu biasanya dalam 14 orang. Tetapi kita ambillah kata 15 kali dengan 3, 45 orang. Kita ada sini 106 orang. Mana Mesyuarat Agung pada kali ini ada Mesyuarat Agung yang sah dari segi peraturan dan perlembagaan yang telah ditetapkan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang disebut oleh Pengetua dan juga Cikgu Izzuddin tadi. Sebab kita mesyuarat kali ini dia berbeza dengan sebelum ini. Kita banyak guna keadaan online, Google Meet dan sebagainya. Jadi dalam hal ini memerlukan kepada gadget, memerlukan kepada internet, akses dan sebagainya. Jadi tahniahlah, terima kasih banyak. Sangat berusaha tuan-tuan dan puan-puan
yang masuk dalam kereta pergi cari tempat ada capaian internet, ataupun yang naik lori kata tadi, ataupun saya ingat masa saya pergi Sandakan hari tu ada cikgu kita nak cari line telefon, nak cakap dengan mak dia di Kuala Lipis, dia naik pokok, panjat pokok. Dan bila saya tanya orang telekom, dia kata betul macam tu. Jadi kalau kita tengok itulah usaha. Dan Fedaneram ni waris-waris pada pagi ni pun sangat berusaha. Saya sangat kagum walaupun enrolment murid di SMK Fedaneram ini dalam 400 orang lebih. Kemudian 400 orang lebih tu anak-anak tu mungkin ada satu keluarga itu anaknya ada 3 orang, ada 2 orang yang belajar. Jadi kalau kita tengok dengan 107 orang yang hadir ni bagi saya satu kehadiran yang sangat hebat pada pagi ini dalam Mesyuarat Agung PIBG kali yang ke-18 ini. Termasuk juga YDP tadi. Saya terharu bila dengar ucapan YDP tadi, syarat dengan info aktiviti yang dilaksanakan di bawah kepimpinan beliau, dan dia juga sebagai untuk menghiburkan kita. Dia mula dengan nyanyian tadi, jadi saya tengok Cik Yusof sangat berusaha, sangat baik, sangat rapat dengan ahli-ahli PIBG, SMK Fedaneram, dan saya pun lama juga saya kenal Cik Yusof ni. Satu ketika dulu banyak penceramah yang hebat-hebat yang Cik Yusof berusaha untuk bawa penceramah itu secara fizikal ke sekolah-sekolah termasuk SMK Fedaneram, SK Kapung Baru Fedaneram. Jadi saya sangat terharu dengan komitmen Cik Yusof. Walaupun dalam keadaan tidak sihat, syafaqallah buat Cik Yusof daripada Allah Subhanahu Wa Taala, moga diberi keafiatan yang berpanjangan, kembali sihat dan boleh meneruskan kerja buat dalam usaha dan komitmen bersama untuk kita beri satu kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan kepada SMK Fedaneram. Sebab itu sahaja sekolah yang kita ada, tuan-tuan. Sama ada kita setuju, kita tak setuju, kita suka tak suka, itu sahaja sekolah menengah yang ada dalam kawasan Fedaneram, SMK Fedaneram. Ataupun kita kata nama glamournya adalah Gnosis, sebagai satu pusat perkembangan pertumbuhan untuk menyuntik ilmu kepada anak-anak yang berada di kawasan Fedaneram. Sebelum itu dia belajar di 2 buah sekolah yang kita ada, sekolah rendah, iaitu SK Kampung Baru Fedaneram dan SK Fedaneram 1. Lepas tu dia survive lagi pergi ke sekolah menengah. Dan kalau kita tengok pun SMK Fedaneram ini, lately ni, akhir-akhir ni dah jadi satu sekolah yang mempamerkan banyak kejayaan. Saya hari itu saya pergi sekali, saya ingat 3, 4, 5, 6 tahun lepas. Saya jumpa 2 orang pelajar situ yang berjaya membuat kursus perubatan doktor, dan hari saya pergi itu dia ada buat engagement dengan calon SPM di SMK Fedaneram. Saya masih ingat lagi, nama lupa dah, tapi ada 2 orang yang masa itu dia sedang tunggu, dia dah dapat tarikh untuk report, untuk lapor diri bertugas. Seorang tu bertugas, dia dapat di Hospital Kuala Terengganu. Satu lagi tak silap saya di Hospital Temeloh, tak silap saya. Jadi pada hari saya pergi tu dia ada buat program daripada beliau selaku alumni kepada anak-anak calon SPM. Jadi kalau kita tengok dari segi sejarah, sukses SMK Fedaneram ini dulu-dulu memang dah hebat. Dan kalau kita tengok kepada pencapaian SPM tahun lepas, Hani Khalilah tak silap saya, iaitu calon SMK Fedaneram yang nyaris-nyaris nak dapat semua A. Saya tanya Haji Amran itu, kalau tak silap saya dia dapat 8A dan ada 3 A+, ada A solid dan ada A minus, dan dia ada dapat 1 B. B tu kalau kita boleh semok balik markah dia, saya rasa markah dia nak jadi A minus tu saya rasa bukanlah jauh sangat. Mungkin 1, 2, 3 markah saja. Dan saya kenal calon ni masa saya pergi ziarah Fedaneram sekali hari tu. Waktu kelas dalam waktu cuti, dia dengan kawan-kawan dia mengajar kawan-kawan dia. Dan saya tengok situ calon ini, Hani Khalilah ini memang seorang budak yang sangat berbakat, berpotensi untuk dapat cemerlang. Tapi itulah, dalam pengujian Allah Subhanahu Wa Taala dia tak beri semua A. Dia beri 8A. Tapi saya yakin Hani Khalilah akan ada masa depan yang terbaik. Walaupun tak dapat 9A,
dia dapat 8A dengan 1B tu saya yakin dah percaya. Kaunselor saya minta supaya bimbing Hani Khalillah ini supaya dia mendapat tempat untuk dia belajar seterusnya, tempat yang terbaik, layak dan sesuai untuk diri dia. Saya cerita ni tuan-tuan, warga guru sekalian termasuk pengetua yang baru genap 2 bulan hari ni, sebab dia sebut hari tu dia pergi 11 Julai, kemudian tu 11 Ogos, hari ni 11 September. Jadi betul-betul dalam 2 bulan, saya minta ataupun tuan-tuan memahami persekitaran, termasuk anak-anak yang ada di Fedan Neram itu sendiri, di Nyosis itu, sebenarnya anak-anak ini mempunyai potensi dan bakat yang sangat tinggi untuk berjaya. Jadi komitmen daripada semua ibu bapa, penjaga, warga guru, komuniti, agensi-agensi yang ada, termasuk Ketengah, termasuk Felda dan sebagainya, kita rangkaikan semua sekali. Kalau program itu sesuai diurus oleh PIBG yang ambil peranan. Kalau sekolah-sekolah yang ambil peranan, tetapi meninggalkan dalam keadaan tidak ada apa-apa, itu sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi sebab tu Mesyuarat Agung PIBG yang kita adakan setiap tahun, termasuk mesyuarat jawatan kuasa kecil-kecil itu, sebenarnya ini ada satu platform yang sangat baik, yang sangat penting kepada waris-waris sekalian, ibu bapa penjaga dan juga warga guru dan sebagainya, untuk kita jadikan platform ini tempat perbincangan kepada kita dalam kita nak merancang, menyusun, menyelaras program-program yang akhirnya memberi impak kepada kemejadian murid kita. Kita bukan nak lihat kemejadian dari segi kurikulum saja tuan-tuan, walaupun itu perkara nombor 1 dalam kemejadian yang dituntut oleh kementerian, oleh jabatan PPD dan juga sekolah. Tetapi ada kemejadian lain lagi yang kita rindui, termasuk kemejadian dalam kurikulum, dari sasiah perangai tingkah laku, kepimpinan. Sebab kita nak murid kita yang belajar di SMK Fedan Neram ini, kita istilahkan keberhasilan yang holistik. Maknanya atas diri budak itu, nak bercakap tentang apa sekalipun, semuanya dia hebat. Nak bercakap tentang kepimpinan, dia hebat. Dia pengawas sekolah, dia pengawas pusat sumber sekolah mungkin, dia tahu adab sopan, akhlak, tingkah laku dan sebagainya. Itu dari segi kepimpinan. Bercakap tentang kepribadian, hal ehwal murid, perangai, tingkah laku. Bercakap tentang kecemerlangan dalam kurikulum, dia pun hebat. Bercakap tentang aktiviti co-kurikulum, sama ada dalam kelab, dalam persatuan, dalam sukan, olahraga, unit beruniform, aktiviti ko-akademik pun dia hebat tuan. Jadi kalau ada 10 benda kita nak atas diri budak ini, 10 itu ada kejayaan untuk dia. 10 kemejadian itu ada atas diri berkenaan. Tetapi yang nombor 1 yang kita nak adalah kemejadian dalam kurikulum, dalam akademik. Kalau SPM pun SPM lah, kalau PT3 pun PT3 lah. Tetapi warna-warni yang lain itu kita nak juga berlaku ke atas diri anak-anak ini. Jadi bila kita cakap tentang kemejadian yang holistik ni tuan-tuan, inilah satu keadaan menuntut kepada kerjasama, sokongan daripada semua pihak mengikut bidang masing-masing. PIBG dengan PIBG-nya, alumni sekolah dengan alumni sekolahnya, warga guru dengan warga gurunya, Felda dengan cara Feldanya, komuniti yang ada di sekitar itu dengan cara masing-masing, tetapi semuanya itu kita fokus kepada kemejadian murid yang berada di sekolah berkenaan. Orang kata berat secara mana sekalipun, tapi kalau pakat bibit sikit-sikit, saya yakin dah percaya kejayaan akan ada tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, kalau kita fokus kepada anjakan yang ke-9 dalam 11 anjakan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan swasta secara meluas. Sekolah kena libatkan, kena ada engagement, kena invite program, komitmen, kerjasama daripada pihak luar untuk membantu sekolah. Mungkin dalam pencarian dana ataupun nak invite personel tertentu yang sangat hebat boleh bercakap tentang kecemerlangan murid misalnya, ataupun program-program motivasi, mungkin YDP, Cik Yusof macam hari tu dia boleh invite penceramah daripada luar. Macam baru ni kita di peringkat daerah pun kita invite penceramah
yang kita nak beri kecemerlangan kepada calon SPM. Misalnya subjek biologi baru ni kita jemput daripada sekolah menengah sains jeli misalnya ke sini. Kemudian hari tu daripada sekolah menengah Sultan Abu Bakar di Besrah kita jemput. Daripada Johor hari tu kita jemput secara online. Daripada Sandakan baru ni tak jadi masalah. Walaupun secara online saya nampak dia menjadi lebih mudah. Kita tak pun nak entertain dia dengan tiket kapal terbang, lodging dan sebagainya. Cuma kita beri dia hadiah. Mungkin dalam bentuk duit, cendera hati sikit, kita back dia dan sebagainya. Tetapi kita nampak kadang-kadang itu lebih mudah. Walaupun tak perlu hadir dalam secara fizikal, kita tak boleh nak buat. Tetapi secara online saya nampak lebih mudah tuan-tuan. Jadi saya sangat berharap kepada semua PIBG, alumni, rakan-rakan strategik yang lain dan juga sekolah, termasuklah penyelarasan oleh pengetua dan sebagainya agar dapat digembelengkan semua perkara ini supaya akhirnya impak itu dia akan turun kepada anak kita. Dan yang kita nak berjaya itu adalah anak-anak yang berada di sekolah. Peranan yang dimainkan tu oleh macam-macam pihak dengan peranan masing-masing mengikut bidang, keperluan, kesesuaian dan tanggungjawab masing-masing. Termasuk juga tadi yang disebut oleh Tuan Pengetua tadi berkaitan dengan PDPR. Satu kaedah pembelajaran yang dihalalkan ataupun yang kita kata direstui oleh kementerian. Sebab kita nak buat PDP macam sebelum ini, secara fizikal, mari di sekolah duduk dalam kelas, tidak dibenarkan. Jadi pembelajaran yang berlaku sekarang ini menggunakan PDPR, guru di rumah, murid di rumah tetapi teknologi merangkaikan. Ramai mana murid ada dalam kelas tu semuanya dirangkaikan, dia join melalui aplikasi Google Meet ataupun tak kira keadaan apa tetapi mempunyai kemudahan internet, gadget dan sebagainya. Jadi ini juga satu bahan sokongan yang ibu bapa kena support anak-anak yang berada di rumah. Kalau misalnya tidak ada gadget ada satu saja, ayah nak pakai, mak nak pakai dan sebagainya. Jadi saya minta kalau boleh berilah keutamaan kepada anak-anak kita untuk belajar. Oleh kerana tidak ada gadget anak, kalau mak ayah boleh bagi pinjam kepada anak, saya rasa itu satu tindakan yang sangat baiklah. Sebab ada kita kesan anak-anak kita tak boleh nak ikut pembelajaran, ada walaupun tidak ramai tetapi dia tidak ada kemudahan gadget. Sebab tu baru ni Yayasan Hasanah di bawah pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia kepada murid-murid tertentu yang berada dalam kategori B40 diberi bantuan dalam bentuk gadget peranti cerdik yang dibekalkan kepada sekolah-sekolah tertentu yang kita tengok persen B40-nya sangat tinggi yang ada dalam daerah kita. Dan setakat ini 19 buah sekolah menengah dan juga rendah yang kita ada di Kemaman, Yayasan Hasanah telah membekalkan peranti cerdik kepada murid berkenaan. Termasuklah juga dari segi pelan data pun dia beri percuma untuk setahun. Tapi lepas daripada itu dia kena beli sendiri dan sebagainya. Ini sokongan daripada luar tuan-tuan. Tapi kemampuan kerajaan kementerian pun terhad. Nak bantu semua sekali memang tak boleh. Cuma saya minta kepada ibu bapa penjaga, tolonglah beri komitmen, kerjasama, sokongan, support anak-anak dari segi keperluan asas pembelajaran mereka. Jadi tolonglah cari kepada mereka ni gadget, kemudian kemudahan internet dan sebagainya untuk mereka belajar. Sebab kalau mereka tercicir, tak belajar sebagaimana disebut oleh pengetua tadi, kalau awal tu 66 orang, lepas tu bila kempen tinggal 36 orang dan 36 orang ni berada di form 1 hingga form 3 tadi disebut tak silap saya. Dan 36 orang ni walaupun dia lambat lagi periksa, tingkatan 5 lambat lagi, tetapi kita tak boleh tuan-tuan, dia punya konten, kandungan yang sepatutnya dibelajar di tingkatan 1 itu, kita kena selesaikan semasa berada di form 1. Kemudian naik tingkatan 2, dia ada konten, kandungan, silibus yang perlu diajar, diterima oleh murid semasa dia berada di tingkatan 2. Kemudian tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi tingkatan 5 tu dia akan periksa soalan itu, kandungan soalan tu dia akan ambil daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 dan itu adalah soalan SPM untuk mereka. Jadi kita tak boleh kata dah apa tahun depan tingkatan 5 baru belajar.
dia tak boleh. Dia mesti ambil silibus untuk soalan tu, kandungan itu bermula daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi tak boleh tercicir tuan-tuan. Jadi saya sangat berharap sebagaimana kerinduan membara pengetua tadi, dia nak supaya kita boleh capai zero cicir. Dan kalau dalam pengetahuan saya dalam seminggu lepas dah ada sekolah-sekolah di Kemaman dah capai zero cicir. Jadi saya sangat berharap ini yang kita katakan platform penting tuan-tuan. Yang kita katakan kerjasama ibu bapa di peringkat ibu bapa sangat penting untuk memantau anak-anak supaya berada dalam rangkaian pembelajaran 4 slot sehari itu, 4 subjek sehari itu. Kita harap anak-anak boleh akur. Mana bila sampai masa jadual yang telah dijajarkan itu, dia boleh ada situ. Kemudian dia stay sehingga habis. Jadi kita harap itu yang berlaku. Dan saya minta kepada ibu bapa penjaga, kalau boleh kita disiplinkan anak-anak kita. Macam hari itu saya pergi jumpa dengan murid SK Feldan Neram 1. Saya pergi ke rumah berkenaan. Dan saya tengok budak tu dia duduk di ruang tempat dia belajar. Ada meja, ada laptop, ada kursi dia. Ada jadual di hadapan dan dia boleh ikut dengan penuh berdisiplin. Saya kata bagus budak ni. Kemudian tu saya minta dia, saya kata boleh tak ambil anak, beri dia pakai uniform sekolah. Sebab saya kata dia lama tak pakai uniform, dia rasa nak pakai uniform. Jadi budak tu pergi pakai, saya ambil gambar. Kemudian saya post gambar itu dalam grup besar sekolah rendah di Kemaman. Jadi kalau boleh kita nak disiplin macam tu tuan. Kalau jadual dia pukul 8 itu, PDP dah bermula, kita harap pukul 8 itu dia boleh ada. Dia rehat pukul berapa mungkin. Kemudian dia habis pukul berapa. Dan kita nak dia mandi pagi itu, dia ambil sarapan pagi, dia pakai uniform mungkin ataupun pakaian yang kemas. Kemudian masa dia melakukan PDPR itu secara online, dia buka kamera dan sebagainya. Kemudian dia buka suara, dia bercakap dengan cikgu dan sebagainya. Jadi kita nak macam lah satu PDPR yang hidup. Seolah-olah mereka berada dalam kelas di sekolah, tetapi kelas itu dalam skrin komputer. Jadi ini yang kita minta kerjasama pemantauan bimbingan daripada ibu bapa dan penjaga sekalian. Mana-mana yang tak boleh nak rangkai dengan PDPR itu, sekolah dah sediakan bahan pembelajaran secara manual. Mungkin hadir ke sekolah, kemudian ambil di pondok pengawal dan bahan itu mungkin untuk 2 minggu mungkin, kena hantar balik dan sebagainya. Tetapi komitmen ibu bapa penjaga pun kena tengok anak buat ataupun tidak bahan yang diberikan itu. Mak ayah kena semak, kemudian sampai masa serah balik kepada sekolah untuk sekolah semak, dan kita nak pastikan murid ini dia tidak tercicir, tidak berlaku pengurangan